Okey, untuk soalan ni yang pertama, kalau ada modulus kan. Kalau ada modulus macam soalan 1A ni. Sebab modulus tu sebenarnya dia ada takrifan dia sendiri. Untuk soalan A ni, modulus ni sebenarnya dia ada takrifan dia. Kita bila nak kira, kita perlu buat dua pilihan, sama ada ambil yang positif atau negatif. Kemudian sempadan pula tu, kalau kita andaikan dalam ni sama dengan kosong, maka nilai sempadan tu adalah 1. Jadi kita boleh tulis macam ni lah, yang pertama 1, yang kedua kurang daripada 1. Okay? Jadi sekarang ni kita tengok soalan. Kalau ikutkan syarat modulus ni, sempadan ni 1. Kita tengok limit dia adakah dibincang pada nilai 1. Kalau bincang pada nilai 1 sama dengan dia punya sempadan, maka kita mesti buat pilihan. Okay? Contoh macam ni lah, limit x approaches 1 from the left. Okay? Maksud dia, bila kita nak jawab soalan ni, modulus ni kita kena hilangkan. Tetapi kena buat pilihan. Sama ada ambil yang atas atau yang bawah. Tengoklah kita bincang apa. Kalau x approaches 1 from the left, maksudnya less than 1. Rujuk pada syarat less than 1. Maka yang di bawah ni mesti ambil negatif. Tapi kita akan buat kurungan biasa. Okay? Jadi kemudian kalau kita gantikan 1, kita akan dapat kosong per kosong, maka kita mesti guna kaedah factorize. Ni kalau kita factorize, ni kamu boleh guna calculator ni. Okay, nanti kamu cuba. So yang pertama kita akan dapat x minus 1. Satu lagi x plus 2 over negative x minus 1. Okay. Maka ingat, bila kita factorize ataupun multiply by conjugate, tujuan dia supaya mesti boleh cancel atas bawah. Mesti boleh cancel. Kalau selagi tak boleh cancel, kita mesti akan dapat kosong per kosong itu. Okay. Maka kita dapat yang baru ni limit. Okay, sekarang ni. So yang baru ni kita akan dapat limit x approaches 1 from the left. So saya akan ambil x plus 2 over negative 1. Ataupun saya letak negatif lah kat depan ni. Masukkan nilai 1 saja. Tak payah ambil satu kuasa negatif. Saya tengok ada kat pelajar buat. Dia masukkan satu kuasa negatif. Tak payah. Okay, sebab yang kuasa ni untuk menentukan kita nak pilih yang mana. Okay, bila dah pilih, gantikan satu je. So negatif 1 tambah 2. So jawapan dia adalah negatif 3. Okay, negatif 3. Ini kalau kita nak ikutkan dia punya markah dia, yang ni. Modulus tu hilang, kamu pilih negatif satu markah. Kemudian kamu mesti guna kaedah factorize. Sebab kamu dapat kosong per kosong. Jadi mesti guna kaedah factorize sebab tak ada conjugate. Guna factorize, kemudian kita simplify. Ni markah dia 4 kan? So jawapan. Okay, 4 markah. Okey, apa jadi kalau saya ubah soalan, bentuk yang sama, limit, tetapi ni saya ambil sempadan lain. Katakan saya ambil sempadan lah. 2 soalan yang sama, x kuasa 2 tambah x tolak 2 per dengan modulus x minus 1. Katakan saya ambil negatif 2 lah. Negatif 2. Okey. Untuk soalan yang macam ni kan, tadi kita tengok tadi, bila modulus, sempadan dia adalah 1. Sempadan dia 1. Bila sempadan 1 sama dengan limit soalan tadi, maka mesti kena buat pilihan. Macam saya buat tadi lah. Tapi untuk kes yang di sini, sempadan 1 daripada modulus ni, dia tak sama dengan limit ni. Dia tak sama. Bila tak sama, yang ni kita tak payah ubah. Kita hanya masukkan nilai je. Kita masukkan nilai limit x approaches negative 2. Yang ini saya masukkan nilai je. Saya masukkan nilai. Ganti 2, so akan dapat 4 tolak 2 tolak 2 per dengan gantikan dengan negatif 2 tolak 1. So kita akan dapat 0 per. Ini asalnya negatif 3, tapi bila ada modulus, dia akan jadi positif lah. Dia akan jadi positif. Tapi tak kisah apa jawapan dia, akhirnya dapat 0. Jadi nampak tak perbezaan soalan?
Soalan yang pertama tadi, yang asal tadi, ni modulus ni dia sama dengan sempadan untuk limit. Kalau sama maka di bawah ni kena buat pilihan. Tetapi kalau sempadan macam ni kan, sempadan modulus tak sama dengan limit soalan, maka kita tak payah buat pilihan untuk yang ni. Kita payah pilihan. Kita hanya masukkan nilai je. Masukkan nilai saja. So, kita terus akan dapat jawapan. Okey, setakat ni ada apa nak tanya? Tak ada. Boleh faham Boleh. Jadi kita kena hati-hati kalau modulus tu dia ada sempadan. Sempadan tu sama tak dengan soalan limit? Kalau sama dengan soalan limit tu sempadan yang tadi, maka kena buat pilihan. Positif atau negatif. Okey, saya teruskan yang B ni. Okey, untuk soalan B pula. Okey, untuk soalan B, kita cari limit X approaches positive infinity. Yang ini kalau kita masukkan nilai infinity, memang kita akan dapat infinity lah jawapan dia kan. Kalau nak ikutkan. Masuk nilai infinity, mungkin sama ada kita dapat infinity ataupun dapat kosong. Okay. Jadi seloknya, kalau yang macam ni, seloknya kamu darab dengan conjugate je. Darab dengan conjugate supaya fungsi ni dia berubah bentuk. Kita ambil conjugate dia supaya dia berubah bentuk. Okey. Jadi untuk yang di atas kita boleh teruskan limit X approaches positive infinity. Ini kalau kita expand ni, dia akan dapat square root of X. Yang pertama dia akan jadi X tambah 1. 2 adalah X. Ini hasil daripada expand 2 ni. Tapi tak perlu expand, kita gunakan conjugate. Okey, kemudian per dengan square root of X plus 1. Square root of X. Okay. Kemudian yang di atas ni sebenarnya dia dapat square root. Okay, square root. Ini saya teruskan ni. Saya tulis balik. Kita dapat limit X approaches positive infinity. Square root. Yang ni X tolak X habis. Satu darab ini dapat square root of X. Over square root of X plus 1. Okey, macam ni. Okey, kemudian yang ni sebenarnya saya boleh ubah bentuk. Kita boleh factorize ni. Ni kalau saya factorize, dia akan jadi square root of, tidak? Ataupun saya buat macam ni. Kamu tak nampak ni. Okey, saya buat square root X 1 plus 1 over X. Ini saya detail kan. Maksudnya yang ni, yang pertama ni. Saya tukarkan ni. Saya factorize X. So 1, yang kedua 1 per I darab I dapat 1. Yang sebelah kanan ni saya biarkan. Okey, kemudian kalau saya dah berjaya buat macam tu, maka ni positif. Saya factorizekan square root of X ni. Maka yang pertama dapat 1 plus 1 over X plus 1. Nampak tak? Yang ini saya keluarkan. Maka yang tinggal ni adalah square root of yang ni. So tambah dengan, ini saya keluarkan juga, saya factorize, so dapat 1. Okay. Tujuan dia supaya saya boleh cancel atas bawah. Okey, kemudian kita ingat untuk sebarang nombor per dengan sama ada positif atau negatif infinity, nilai dia mesti kosong. Okey. Maka yang ini akan dapat kosong. So tinggal 1 per square root of 1 plus 1. Akhirnya kita akan dapat macam ni. Dah ganti nilai infinity, dapat square root of 1 plus 1. So jawapan akhir dia adalah 1 per 2. Kita dia beri y equals to sin x squared plus 1. Kita nak show. Untuk kita show ni, kita perlukan first derivative 1.
First derivative 1. Kemudian kita perlukan second derivative. Okay. Jadi kita kena dapatkan dy dx. Kemudian kita dapatkan okey, kita akan dapatkan second derivative. Okay. Okey, so kita akan differentiate dy dx. Ini kita akan differentiate. Ini saya buat sini. Kita akan differentiate. Ingat, kalau trigonometri differentiate terus. Bermula daripada yang depan ni. Differentiate sin. Ingat, differentiate sin dapat cos. Kan? Cos. Kemudian jangan berhenti di situ. Kita ada lagi. Ini step pertama tadi. Step yang kedua, differentiate in bracket. Multiply by 2x. Selalunya kamu tulis macam ni. Nanti kamu ingat nanti pula x kuasa 2 tambah 1 ni boleh darat dengan 2x. Selalunya kita kena letak depan. Sebab sebenarnya dia buat ada berasingan. Okey, kemudian saya perlukan second derivative. Untuk second derivative, hati-hati. Tak boleh differentiate terus. Tak boleh differentiate 2x dapat 2. Tak boleh differentiate seterusnya, differentiate cos. Tak boleh, mesti guna product rule. Sebab ini melibatkan dua fungsi. Bila melibatkan dua fungsi, differentiate mesti guna product rule. Sama ada gunakan kotak ni ataupun kamu gunakan let u, let v. Okay. So terpulang nak guna cara apa? Saya suka cara ni. Differentiate cos, jangan lupakan negatif. Kemudian jangan berhenti di situ. Sebab differentiate trigonometri ni ada dua. Yang pertama depan, yang kedua dalam kurungan. So kena tambah dengan 2x. Kemudian pastikan kita mesti mulakan daripada kanan. Mulakan daripada kanan. Okay, so dy dx. Bukan dy dx. d squared y over dx. d squared y over dx squared. Okey, kita akan ambil darab. So 2 cos x squared plus 1. Disebabkan ini adalah product rule. Maka kita akan ambil tambah lah katanya. Tambah. So saya darabkan ni 4x tambah negatif 4x squared sin x squared plus 1. Okay. Okey, kemudian kita ambil sini. Kita ganti dalam kita punya yang kita nak show tadi. Untuk kita show, kita pilih satu je. Mesti bermula daripada left hand side. Kita tulis x second derivative dy dx plus 4x cube y. Jangan terus sama dengan kosong. Okay. Kita tunjukkan nanti dapat tak kosong. Second derivative 2 cos x squared plus 1 minus 4x squared sin x squared plus 1. Okay, ini untuk second derivative ni. Salin semua ni. Salin semua. Minus, okay, dy dx. Dy dx ni ambil yang tadi. Dy dx yang tadi. Ini 2x cos. Okay, 2x cos x squared plus 1. Maksudnya yang ni dividend ni ganti. Okey, plus 4x cube. Untuk yang y ni kita kena ganti daripada yang asal. Y ni adalah ni. Y ni dia adalah sin daripada yang asal ni. Ini pun kena tukar ni. Daripada asal ni. Okey. Nanti bila kamu check okey, kita tengok yang cos dulu . Ini sebenarnya adalah 2 cos. 2x cos. Saya boleh cancel yang ni dengan yang ni. Sebab dia tolak. Okey, yang ini 4x kuasa 2 ke 4x kuasa? Ni 2 ke 3 ni? Ni macam 2 . Soalan tu 2. Saya tersalah ni kat sini. Ni 2 ni. Ni adalah 2. Okey. Yang ini pun sama, kita nampak, kita boleh cancel. Yang ni dengan yang ni.
maka kita berjayalah kita tunjukkan sama dengan kosong. Ini yang kita nak ni. Okay. Jadi kalau kita nak show, kita dapatkan first derivative, second derivative, kemudian kita ganti, termasuk y ni pun kena ganti juga. Kena ganti. Sebab sebutan sebelum ni tak ada y. Jadi semua dalam sebutan x. Hati-hati ni, yang B ni, B1 ni, kita cari dy dx, y equals to in bracket ln. Okay, yang ini saya nak ingatkan, kita ada properties. Tetapi tengok dia punya bentuk ln dia. Kalau tanpa ada kurungan, kita boleh ubah kepada 6 tu turunkan dia ke bawah. Betul, ni kita boleh buat. Tetapi kalau kurungan, sekarang soalan kita, bila kurungan dia tak akan jadi macam ni. Sebab yang nota saya ni, ini untuk x saja yang kuasa 6. Tak termasuk ln, baru boleh buat macam ni. Jadi untuk yang di sini, kita tak boleh buat apa. Tak boleh, jangan pergi tukar 6 ni turun ke depan, jadi ln 6 ln x. Salah. Sebab dia bentuk kurungan. Jadi soalan, dia suka beza-bezakan yang daripada biasa. Macam ni lah. Biasa kita jumpa ln x kuasa 6. Sekarang dia buat kurungan. Jadi kalau kurungan tak boleh buat, kita terpaksa differentiate terus. Okay, cara differentiate, kita gunakan power rule. Ini dia mesti guna power rule. Power rule, maksud dia yang pertama turunkan kuasa. Jadi 3 step tu. Turunkan kuasa dapat 6. Kemudian step yang kedua, kuasa akan berubah jadi 5. Step yang ketiga, differentiate in bracket. So power rule ni dia mesti guna 1, 2, 3. Dia ada 3 step. Turunkan kuasa, kemudian kuasa yang baru kurang 1, kemudian yang ketiga tu differentiate in bracket ni. Differentiate in bracket ni. Okay. So kita akan dapat, yang ini 2 markah saja. Jadi 6 ln x kuasa 5 perlah dengan x. Ini kalau dari segi pemarkahan, ini K1, J1. Okay. Saya ringkaskan. Okay, untuk yang kedua, soalan yang kedua, y sama dengan eksponen. Okay, ini pun kita nak cari di, ini pun sama juga, kita tak boleh differentiate terus sebab ini satu fungsi. Ini fungsi yang kedua. Bila ada je 2 fungsi, dia mesti guna product rule. Mesti guna product rule. Okay? Dia tak boleh differentiate terus. Tak boleh. Jadi bila kita nak buat, gunalah product rule untuk dapatkan dy dx. Eksponen 3x 2 kuasa 4 tambah 1. Differentiate eksponen, ingat differentiate eksponen ni sebenarnya kita hanya differentiate kuasa je. Kemudian salin soalan. Itu je cara untuk differentiate eksponen. Ambil kuasa ni differentiate, apa yang dapat? 3, so salin soalan. Dia 2 step je. Kemudian yang ni macam biasa. Dan pastikan selalunya mulakan daripada kanan. So dy dx equals to 3 eksponen 3x in bracket. Kalau tak buat in bracket ni salah. Okay, tambah. Okay, so kita akan dapat macam tu. Okay, kemudian untuk jawapan akhir kan, selalunya kalau kita nampak macam boleh faktor, selalunya untuk jawapan akhir ni faktorkan seringkas yang mungkin. Sekarang kita ada eksponen. Jadi eksponen ni kita boleh keluarkan ni. So kita ada 3 kali 2, 6. 6x kuasa 4 tambah 3. Ni saya darab sini. Tak faham, sir. Yang mana? Ni? Apa tak faham? Dari awal. Yang mana? Yang 2 ni? Yang mana? Ni? Yang saya differentiate ni boleh? Boleh. Okey, sekarang ni saya gunakan product rule, saya darab silang. 3 ni semua ni darabkan dengan semua ni. So darab je lah. Tambah darab silang sini pula.
Dia tak ada apa yang berlaku ni, kita cuma salin je semua. Dah tak boleh buat apa, nak darab pun tak boleh. Okey, kemudian kita factorize lah. Factorize. Ini sepatutnya kamu kena expand. Kalau kamu expand ni, sebenarnya ni kalau expand dapatlah 6x kuasa 4 eksponen 3x tambah 3 eksponen 3x. Sepatutnya kamu expand kan dua ni. Bila saya keluarkan eksponen, tinggallah 6x kuasa 4 tambah 3. Boleh? 6x kuasa 4 dengan 3. Sebab eksponen ni saya faktorkan. Lihat. Kemudian tambah. Dia ni, ya. Dia macam ni. Okey, dari segi markah dia. Gunakan product rule. Kalau setakat formula tak ada markah. Gantikan ke dalam formula satu markah, ini satu markah, okey. Dan gabungkan dengan yang kedua dan jawapan mesti dalam bentuk factorize. Tapi kita tengok soalan sekarang ni kan, dia guna istilah critical. Dia sebenarnya, ni saya ulang ni, selalu saya ulang. Sebut je maksimum minimum mesti buat 2 step. Yang pertama X tu berapa? Yang kedua tu mesti test. Nak tahu yang mana satu maksimum minimum. Okay. Nak dapatkan X ni, kita ada dua istilah. Kalau kita gunakan syarat first derivative sama kosong, dari segi istilah tu, X tu dipanggil tertiary point. Istilah dia. Okay. Tapi kalau kita buat nombor satu bersama dengan nombor dua, maka ni undefined. Maka istilah dia kalau kita buat 1 dan 2, istilah dia dipanggil critical point. Okay? Maknanya nak cari X ni ada dua cara. First derivative sama kosong ataupun kita kena dapatkan first derivative undefined. Ikut istilah. Okey. Sebenarnya istilah critical point ni dia lebih tepat kalau soalan tu bila kita differentiate dapat bentuk per. Contoh dia macam ni. Katakan bila dapat differentiate dapatlah 2 per. Contohnya ni. Dapat kita differentiate dapat bentuk per. Ini maksud dia X yang kita dapatkan ni dipanggil critical point. Sebab kita pasal gunakan dua syarat. Termasuk syarat di bawah. Kalau yang pertama ni biasanya soalan tu bila differentiate dia masih kekal bentuk polinomial. Ni kan. Kalau macam ni biasanya soalan dia akan gunakan istilah tertiary point sebab kita tak perlukan step yang kedua. Yang pertama je dah cukup. Okay. Cuma untuk soalan ni yang digunakan critical point. Tapi sebenarnya bila kita tengok soalan, lepas kita differentiate, dia takkan dapat bentuk per. Okay. Jadi walaupun disebut critical point, tapi sebenarnya kita hanya buat step yang pertama je. Sebab critical point ni dia merangkumi 1 dan 2. Okey, so kita teruskan ni. Okey, jadi walaupun dia gunakan istilah critical point, tapi kita akan buat satu syarat dia. Okey, yang ni saya differentiate dulu. Okey, saya differentiate. Dapatlah 3 kuasa 2 tolak 6x tolak 9. Okay. Kemudian tadi saya dah sebut maksimum minimum mesti melalui proses x tu berapa dan mesti kena test. Okay. Test ni ada dua cara, sama ada first derivative ataupun second derivative. Jadi saya gunakan syarat yang pertama. Kita gunakan syarat I prime equal to 0. So kita ambil lah 3 kuasa 2 tolak 6x tolak 9 sama dengan kosong. Okay, nanti kamu fakturkan guna kalkulator dapatlah dua nilai. Okay, nanti kamu guna kalkulator dapatlah dua nilai. Walaupun soalan guna istilah critical point, tak perlulah kita gunakan syarat yang kedua sebab dia tak ada bentuk per. Okay, so kita biarkan ni. Soalan tanya find the critical point. Bila point, kamu perlu dapatkan nilai sebelum kita selesaikan ni berdasarkan fungsi asal. Rujuk balik fungsi asal.
Okay, kamu gantikan bila X sama dengan negatif 1. Kamu gantikan, nanti kamu kira Ni saya terus bagi jawapan. Bila ganti negatif 1 dapat 16. Nanti kamu cek. Bila ganti dengan 3, maka F3 ni sama dengan negatif 16. So dari segi point ni adalah yang ni lah. Okay. Ini sebab, saya buat ni sebab soalan tu minta find the point kan. Point. Soalan nak point, critical points. Okay, find the critical point. Maksud dia sekarang ni kalau soalan, kita nak jawab soalan critical points. Bagi tahulah jawapan dia 2. 3 nanti 16. So, itu jawapan dia. Kemudian, and determine whether the critical points are local minimum or maximum. Jadi soalan yang kedua dia tanya mana satu maksimum, mana satu minimum. Okay. Jadi kamu pilihlah. Biasanya kalau fungsi ni bentuk polinomial, eloknya kamu gunakan second derivative test. Okay, sebab f prime n ni kita dah ada 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 9. Kemudian saya terus gunakan, jadi untuk yang ni kamu buat pilihan nak gunakan first derivative ke atau second derivative ke ataupun nak gunakan first derivative test. Ini polinomial saya galakkan guna second derivative test sebab dia mudah. Okay, kemudian add point. Tengoklah nilai dia berapa. Okay, ni nanti kamu ganti dengan negatif 1. Negatif. Okay, jadi jumlah dia adalah negatif. Ganti ni. Okay, kalau kita ganti dapat, kalau T negatif 1. Oh, negatif 12. Ni kamu cek lah ni. Okay, jadi kalau kurang daripada kosong, ini maksud dia adalah maksimum. Bila kita ganti 3 negatif 16, maka second derivative sama dengan minimum. Okey, maka kita boleh tulis jawapan akhir dia negatif 1, 16 maximum point. Kemudian satu lagi 3 negatif 16 minimum. Okay. Jadi untuk contoh ni saya gunakan second derivative test. Okey, untuk yang pertama K, find the value of K. K itu berapa? Syarat dia adalah 1 over Z sub 1 equals to K Z sub 1 bar. Ada bar ni. Bar ni maksud dia conjugate. Jadi untuk kat sini, hati-hati bila soalan ni, conjugate ni kadang-kadang dia guna simbol ada bar kat atas. So tengok betul-betul soalan. Kadang ada yang tak pasal ni, Z sub 1 bar ni. Bar ni sebenarnya tanda sebelum I tu akan berubah. Okey, contoh macam ni lah ni. Ni satu. Saya buat dulu left hand side ni. 1 per Z sub 1 ni dia sama dengan 1 per 2 tambah I. Tapi dalam complex number dia tak boleh bentuk per. So darat dengan conjugate. So nanti kita akan dapat negatif 2 minus I over. Yang ini pun hati-hati. Conjugate maksudnya sebutan pertama kuasa 2, 4. Sebutan yang kedua sepatutnya tolak I kuasa 2. Nilai I kuasa 2 tu dia sama dengan negatif 1. Gabungkan dengan negatif, dia akan jadi tambah 1. Okay. Jadi saya boleh gunakan 2 per 5. Tolak dengan 1 per 5 I. Okay. So itu untuk sebelah kiri. Untuk sebelah kanan, okay, nanti kita akan tulis, maka 1 per Z sub 1 ni dia sebenarnya sama dengan 2 per 5 tolak 1 per 5 I. Sama dengan K. K, Z sub 1 ni, tadi Z sub 1 tadi 2 tambah I. Bila ada bar, maka jangan ambil 2 tambah I.
gunakan 2 tolak I. Okay. Ini sebab asalnya dia tambah. Tambah. Bila dia guna bar ni, maka yang sebelah I tu kena tukar. Dia bukan maksud dia kena tukar negatif 2, negatif I. Dia yang tengah tu je. Yang sebelah I tu je tukar. So hati-hati, ni je tukar. Yang lain tukar. Soalan kata, dia? Okey, soalan kata find the value of K. Jadi kamu pilihlah, katakan saya ambil yang ni, real part. Compare ke dengan real part. Jadi 2/5 sama dengan 2K. Daripada sini, K sama dengan 1/5. Okay, K sama dengan 1/5. Okay. Jadi kalau kita nak ni, kamu gunakan conjugate K1. K1, kemudian comparekan kiri kanan. Ini berapa markah? 5. 4 markah. Okey, yang ini kamu permudahkan, dapat sini. Kemudian compare kiri, maka dapatlah jawapan. Kamu tanya tadi, kemungkinan, ni tadi contoh. Ni contoh yang tak ada kaitan dengan soalan ni. Kamu tanya tadi, saya faham, 2 tambah 3I, contoh lah tiba ada per I, satu je. Conjugate ni biasanya untuk 2 sebutan. Kalau kita ada Z sama dengan 3 tolak 2I, maka conjugate dia adalah 3I. Okay? Kalau katakan Z itu sama dengan I je, maka conjugate dia tak payahlah kita tukar. Kekalkan dengan I. Jadi yang untuk soalan ni, kamu dah je. I dah, macam tu je. Tujuan dia supaya yang di bawah ni, saya nak pastikan dia mesti nombor. Dia bukan I. Saya buat cara macam ni, dia akan dapat I kuasa 2. Maka dia dapat nombor negatif 1. So nanti, untuk soalan ni kan, dia akan dapat 2I, sepatutnya plus 3I squared. Tapi I squared tu kan negatif 1. So kita akan tulis macam ni lah. Maka nanti, bawah dah jadi negatif 1. Jadi jawapan akhir nanti kamu kena tulis 3 tolak 2I. Macam tu je. Jangan biarkan jawapan dia dalam bentuk ni. Okay. Per I kita tak nak. Dia mesti dalam bentuk I tu berada di atas. Okey, boleh? Okey sir, boleh sir, faham. Okey, bagus. Kita sambung lagi soalan tadi. Okey, soalan tadi kita nak buat untuk yang B pula. Okey, untuk yang B ni pula, B, express Z sub 1. Okey, Z sub 1, yang ni lah. Kalau boleh ni kamu ganti je. Okey, saya buat dulu. Kalau kuasa 2 ni, maksudnya 2 tambah I kuasa 2. So, kita akan dapat 4 tambah 4I tambah I kuasa 2. Maksud dia, kita akan dapat 4 tolak 1. Ni tolak 1 ni. So, 3 tambah 4I. 4 tolak 1. Dapat 3. Okay, jadi untuk kat sini, saya tulis balik Z sub 1 squared Z sub 1 minus Z sub 2. Okay. Yang di atas saya dah dapat tadi 3 tambah 4I. Yang di bawah, okay, yang di bawah Z sub 1 tolak kan. Ni saya buat terus saya buat terus. 2 tolak 1. So dapatlah 1 kan. So kita akan dapat 1. Kemudian 1 tolak 1 tolak. Dan 1 tambah 2 lagi hanya 3I. So dapatlah ni tambah, ini tolak-tolak kan. So dapatlah tambah 3I. 1 tambah 3I. Okey. Ni saya padam. 1. Okey, saya akan dapat 1 tambah 3I. Ini tadi berapa ini betul 2 tambah I kan? 2 tambah I. Oh, skema salah ni. 4 tolak 1. 4 tolak 1. 3 kan? Okey, betul. Kemudian, nampak kita punya jawapan kita ni, dia per dengan I. Bila per I, mana boleh? Dia mesti hilangkan dengan cara darab conjugate. Okay?
Darab conjugate. Jadi yang di atas, kamu expand. So dapat 3 tolak 9i tambah 4i tolak 12i kuasa 2. Kan? 12i kuasa 2. Itu maksud dia negatif 12. Tolak 12. Okey, maka kita akan jadi tambahlah per yang di bawah ni 1 asalnya tolak 9i kuasa 2. I kuasa 2. I kuasa 2 tu nilai dia tolak 1. Okey, so kita jumlahkan ni. 15 per berapa? 10. Maksudnya 15 tolak 5i per 10. Maka jawapan akhir dia pisahkan real part dengan imaginary. Ini 3 per 5. 5 tolak 1 per 2i. Okay, so jawapan dia yang betul lah. Ini 5 markah. 5 markah. Ini kalau okay, kemudian kita expand. Sir. Ya. Nak tanya kalau macam kan yang 1 tambah 3i tu, kalau kita buat 3i tambah 1 boleh ke? Yang mana 3i tambah 1? Yang mana? Yang mana? Yang tu. Okey. Dari segi penulisan complex number, kita bentuk umum dia adalah real part dulu. Dari segi standard form dia, complex number Z equals to A plus BI. Tetapi kalau kamu katakan, kamu terbalikkan kan? Terbalikkan ni, kita akan dapat 3i tolak 3i tambah 1, maka conjugate dia adalah 3i tolak 1. Boleh. Nak buat cara tu boleh, tapi penulisan yang standard kita mesti bermula daripada real part. Boleh? Jadi tak salah lah kalau kita conjugate dia 3i tolak 1. Boleh? Tak ada salah. Okey. Okey. Cuma penulisan standard dia I tu di belakang. Maka conjugate dia dekat I tu yang berubah. Tapi kalau terbalik, you buat 3i tambah 1, maka conjugate dia 3i tolak 1. Dia macam tu. Okey? Sama di jawapan dia. Okey, kemudian ini habis 5 markah. Nombor 2 soal. Ya. Yang tu 3/5 ke 3/2? Sepatutnya 3/2. Terima kasih. Ini 3/2. Ni saja nak test punya mata ni. Ya. Bagus. Okey, Mata sir. orang muda. Okey, bagus. Terima kasih. Beza sikit soalan kat sini. Kita tak nampak pun log ni base apa ni kan. Jadi kalau tak ada penulisan nombor base tu, maka ini adalah log to base 10. Log asas biasa. Dia sama macam dalam kalkulator lah. Kalkulator kan dia tulis log je. Itu maksudnya log to base 10. Okay? Jadi kalau kita nak selesai itu, pastikan ingat base tu adalah base 10. Okay, ini saya tulis dulu. Okay, saya abaikan tak nak tengok dia punya base. Kita guna property dulu. Log ni, kalau daripada 2 nak jadikan 1 je. So kita kena ambil kira tambah ni. Tambah tu maksud dia darab ke bahagi. Itu 2 je kita punya pilihan. Darab ke bahagi. Nak gabung dengan ni. Darab. Kalau tambah, darab kan. Daripada 2 log, dia akan jadi 1. Maka kena tengok. Cara kita nak cantumkan, tengok. Tambah, maka dia darab. Okay, sebelah kanan biar dulu. Okay, kemudian. Kita ada properties. Sebelum ni saya dah tunjukkan. Bila saya nak dapatkan X, maka base tu kita akan ambil. Maka log tu hilang. Tapi log hilang, 3 tu masih ada. So utamakan dulu dia punya 3 tu. So 3 kuasa 2. Jangan terbalik. Jangan 2 kuasa 3. Dia mesti daripada bawah ke atas. 3 kuasa 2. 3 kuasa 2. Sama dengan ni. Dia ni, asalnya kamu tak nampak ni base apa ni kan.
Bila tak ada tu maksud dia base 10. Jadi kalau saya nak hilangkan lock, maka kita akan ambil dia punya base dia, kuasa 1. Okay? Ini akan jadi 10. Kemudian kamu kembanglah. Kamu kembangkan, factorize. Okay, saya bagi jawapan lagi ya. Kuasa 2 tambah X tolak 12 sama dengan kosong. Okay, akhirnya kamu akan dapat yang ni. Maka dapatlah jawapan dia adalah 3, satu lagi negatif 4. Okey, untuk log ni. Okey, untuk log. Untuk soalan log ni. Untuk soalan log. Kamu kena check. Tak semestinya dua-dua jawapan tu kita boleh guna. Properties yang kita kena check. Dalam log ni boleh tak dia jadi negatif? Tak boleh kan? Jadi contoh katakan saya ambil yang ni lah. Ganti dengan negatif 4. Negatif 4 tolak 1 dapat negatif 5. Log negatif 5 mana ada? Okay. Jadi kalau saya gantikan when X equals to negative 4. So kita akan dapat log negative 2 plus log negative 5. Okay. Yang ini tak ada jawapan. Undefined. Sebab log tu negatif. Maka jawapan akhir kita therefore. Okay. Therefore X equals to 3. Maka kita tunjukkan yang kita nak reject tu. Jangan tunjuk yang kita berjaya, tunjukkan yang reject. Bila kita tunjukkan satu ni reject, undefined, maka jawapan yang satu lagi mesti kita ambil sebagai jawapan utama. Okey, jawapan akhir kita. Okey, boleh? Sir. Ya. Kalau macam satu tu kita dah tunjuk undefined. Ya. Yang lagi satu tu tak payah tunjuk Tak payah tunjuk. Sebab dia mesti ada satu jawapan. Okay, sir. At least dia mesti ada satu jawapan. Dia tak boleh dua-dua kita reject. Okay, sir. Jadi bila you tunjuk satu tu undefined, maka satu lagi mesti jawapan. So jangan kita buang masa kat situ. Tak payah tunjuk. Tak perlu tunjuk. Itu adalah 6 markah. Okay, ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita teruskan yang B ni. Sir, Ya. ayat yang last tu penting ke? Yang mana? Oh, yang mana? Ayat ni tak penting lah. Cuma kita nyatakan yang ni undefined. Maka tuliskan jawapan akhir. Oh. Tuliskan jawapan akhir. Sebab jawapan akhir ni kalau sampai sini kan. Bila sampai sini, kamu berhenti di sini, maka markah jawapan tak dapat. Sebab saya bayangkan kamu bagi dua jawapan. Jadi kena buat akhir penutup dia mesti apa jawapan dia. Kena tulis. Okay. Okey, yang kedua, 2B ni. Modulus. Okey, yang ini kena hati-hati. Bila ada modulus untuk inequalities, dia ada dua keadaan. Yang pertama, dia bergantung kepada modulus dan simbol dia. Kalau less than, pisahkan mesti ada N. Ini untuk case yang ada modulus. Kalau tak ada modulus, kita tak guna peraturan ni. Kalau less N, kalau greater than O, tak boleh. Kita tak guna keadaan tu. Ini untuk sebab ada modulus. Maka kita akan pisahkan, pertama ikut soalan. Yang kedua, lawan dia. Kemudian yang kedua, modulus of X more than 5. Digunakan more than. Bila more than, guna or. Okey, ni less than negative 5. Yang kedua ni, sebelah kanan ni, dia lawan daripada soalan. Ni, daripada kanan, lawan daripada soalan. Okey. Jadi, ini untuk case yang ada modulus. Jangan kamu nampak pantang less than. Terus pecah kepada less than 5 and more than negative 5. Apa yang buat ni salah. Kita pecah ni bukan sebab ni less than. Kita pecah sebab ada modulus. Kamu ingat tu, kita pecah sebab ada modulus. Sebab modulus ni ada dua keadaan. Kalau yang macam ni, dia kekal keadaan dia satu. Dia takkan jadi macam ni, dua. Okay? So ingat, kita pecah sebab ada modulus. Baru guna perkataan less and greater or. Okay? So kita patah balik kepada soalan tadi.
So kita punya soalan tadi. Jadi kamu jangan guna kaedah kuasa 2 kiri kanan. Itu kalau ada modulus kiri kanan. Kalau sebelah mesti guna definition. Okey, ni saya buang kurungan ni. Okey, saya hilangkan modulus. Jadi yang pertama salin soalan. Disebabkan guna less than mesti guna and. Ini dalam exam ni kalau kamu tak tulis ni, dia akan dapat markah B kosong sampai bawah kosong. Perkataan and ni mesti tulis. 2 minus x squared more than. Ingat, yang sebelah kanan ni dia opposite daripada yang side. Kalau less than, jadi greater than. Positif, negatif. Negatif bertukar kepada positif. Okey? Okey, kemudian yang ni pun kena hati-hati ni, saya tunjukkan satu persatu ni. Semua bawa ke sebelah kiri, asalnya keadaan dia macam ni. Tolak 2x. Bawa ke sana jadi akan jadi tambah 1. Tambah 1. Jadi tambah 3 lah. Less than 0. Okey. Seeloknya kan, bila kita dapat macam ni, pastikan coefficient of x squared ni mesti positif. Mesti positif. Jadi kita kena ubah. Okey. Ini tadi betul ya, negatif 2x. Ini okey betul. Jadi bila target saya ni saya nak jadikan dia ni positif, maka semua berubah termasuk simbol less than. Jadi hati-hati di sini. Ada yang tukar tapi dia terlupa nak tukar yang ni. Okey. Pastikan untuk inequalities berubah aja satu tanda ni, semua akan berubah termasuk less than. Okey. Ini disebabkan kuadratik, maka nak selesaikan ni kita mesti guna, saya galakkan guna graf. Okay, ini kalau saya factorize. Ini kalau factorize akan ada 2 jawapan lah. Ini istilah dia ZOF. ZOF. Zeros of factor. Penulisan tepat dia lah. Dia panggil zeros of factor. Yang nilai X yang boleh menghasilkan kosong. Semua ni kosong. So nanti kamu guna kalkulator kamu guna kalkulator, nilai dia adalah negatif 1 dan 3. Ini maksudnya nilai X ni. Kita buat sebelah kanan ni sama juga ni. Kalau saya buat sebelah kanan sama juga, dia negatif asalnya. Tambah 2x tambah 1. Okey, selonnya jadikan dia positif, maka semua akan berubah termasuk simbol lebih kecil. Sir. Ya. Kalau kita tak jadikan dia positif. Okey, katakan boleh. Kalau katakan tak nak jadikan dia positif, kekalkan soalan ni kan, maka kamu kena guna lebih kecil. Okey, guna lebih kecil. Saya galakkan tukar kepada positif supaya nanti kita nak dapatkan jawapan, graf kita ni sentiasa bentuk senyum. Sentiasa bentuk senyum. Kalau graf kita bentuk senyum, yang bersambung negatif, yang terputus positif. Sebab kan saya ajar dalam kuliah, hafal satu graf je. Kalau tidak, satu lagi graf dia masam. Sebab dia negatif. Jadi saya galakkan gunakan yang ni, yang positif. Supaya graf kita hafal satu je. Okay. Tapi kalau nak kekalkan negatif masih boleh. Jawapan dia akan jadi sama. Kemudian bila nak dapatkan jawapan, kita mesti berpandukan sama ada graf ataupun sign table. Tapi saya galakkan kalau kuadratik guna graf je. Sempadan kita dah ada, sempadan negatif 1. Sempadan negatif 3. Satu lagi 1. Maka gunakan notasi tadi. Kalau bersambung, itu maksud dia kalau kawasan tu negatif. Kalau terputus, kawasan dia adalah positif. Okey. Nak pilih kawasan mana? Merujuk kepada kalau kita buat graf ni, simbol dia apa sebelum graf ni? Kalau simbol lebih besar, maka pilihlah positif. Pilih kawasan positif. Jangan kita rujuk kepada punca. Kalau ikut punca soalan, dia less than. Tapi bila saya buat graf, dia dah bertukar, maka gunakan yang baru. So jangan keliru kat sini. Okay.
Okey, maka saya pilih kawasan positif. Maka jawapan dia, cara tulis dia adalah lebih kecil union by more than one. Maksud dia, negatif 3 dia ke kiri. Ke kiri gunakan simbol lebih kecil. Kalau 1, kawasan dia ke kanan tu guna lebih besar. Okey. Yang ini sebab dia tak ada sama dengan, so tak payah check. Tak payah letak sama dengan. Okey, untuk yang kedua. Sama juga. Tak perlu graf ni detail sangat. Okey. Negatif 0.41, 2.41. Okey, sama juga. Kalau saya abaikan soalan ni, yang bersambung mesti kawasan negatif. Yang terputus mesti kawasan positif. Okey. Cuma pilihan kita kena tengoklah. Sebelum kita buat graf, apa simbol dia. Jangan ambil simbol daripada punca soalan. Selepas kita proses sebelum graf, simbol dia adalah less than. Maksudnya pilihlah kawasan negatif. Pilihlah kawasan negatif. Kalau kawasan negatif ni, dia bersambung. Bila bersambung, cara tulis dia, X tu mesti di tengah. Tengah-tengah. So, nilai yang kiri, nilai kanan. Okay. Dan jangan lupa, kita ada perkataan N. Masa ni nanti kita akan tutupkan dengan N. Maksud dia, tutupkan jawapan kita ni dengan satu nombor yang bergabung. Okey, kita ada negatif 3, kita ada negatif 0.41. Ini saya ambil semua sempadan yang ada. Semua sempadan yang ada. Less than negatif 3. Daripada sini, Zaz ni. Okey, yang ini 2 dan ke kanan. Jangan pendek macam ni sebab dia melibatkan dua kawasan. So, panjangkan. Jadi pastikan bila nak buat nombor lain, jawapan yang pertama ni dia mesti buat satu level. Dia jangan buat ni satu level, kemudian jadi dia ke bawah pula. Level yang kedua, salah. Nanti susah nanti kita nak buat intersection. Dia mesti ambil jawapan yang pertama ni, sebelah kiri ni, buat satu nombor lain. Satu level, sama. Jawapan yang kedua, level yang kedua. Okay. Ni, okay, so jawapan akhir dia, kena ambil yang ni. Ni. Okey, jawapan akhir dia adalah dia bersambung. Jadi X di antara 1 dan 2.41. Okey, kalau nak buat solution set, buat macam ni je. Ubah penulisan dia. Okey.